Kemudian kita akan lihat juga tentang nama surah Al-Baqarah. Macam dulu kita tengok nama surah Al-Fatihah. Ini dia punya step-step untuk kita faham lah. Baik, kita terus saja pergi dalam kitab Sufatul Tafasir ini. Kata Asy-Syaikh Ali As-Sabuni, Suratul Baqarah jami'uha madaniyatun bila khilaf, wa hiya min awaili ma nazal, wa ayatuha 287 ayat. Surah Al-Baqarah ini keseluruhannya adalah madaniyah bila khilaf. Kita buka Quran, kita akan tengok ada surah dipanggil sebagai surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Kita nak cakap macam mana? Paling basic kita akan mengatakan bahawa surah Makkiyah itu dia ada tiga jenis pandangan ulama. Satu yang dinisbahkan kepada tempat. Surah Makkiyah itu turun di Mekah, itu paling asas sekali lah. Surah Madaniyah turun di Madinah. Tapi yang lebih dalam lagi sikit, dia dinisbahkan kepada zaman, masa. Yang mana surah Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah, iaitu 13 tahun yang pertama di Mekah, ataupun di luar daripada Mekah. Dan surah Madaniyah pula adalah surah yang diturunkan selepas daripada hijrah. Tak kira sama ada diturunkan di Madinah ataupun diturunkan di Mekah. Sebagai contoh, kita tengok. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ayat tersebut diturunkan selepas daripada hijrah. Maknanya selepas hijrah kalau kira dah Madaniyah. Dah selepas daripada hijrah, tetapi tempat dia diturunkan di Mekah. Ayat tu diwahyukan di Mekah, cuma lepas hijrah. Ulama kira ayat ni masih lagi ayat Madaniyah. Jadi baik, cumanya bila mana Syekh Ali As-Sabuni menyatakan surah Baqarah ini surah Madaniyah, surah Madaniyah bila khilaf, maknanya surah yang keseluruhannya membincangkan tentang perkara-perkara penting, wahyu-wahyu yang diturunkan selepas pada hijrah. Kita boleh beza begini cara mudah. Cara mudahnya, para ulama tafsir menyatakan surah-surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah dalam 13 tahun yang pertama, dia adalah surah-surah yang menekankan tentang aspek akidah. Adapun surah yang selepas pada hijrah itu adalah surah yang diturunkan menekankan tentang aspek ibadah dan sebagainya. Tengok, kita dah semua tahu Suratul Baqarah atwalu surul Quran ala al-itlaq. Surah Baqarah ini surah yang paling panjang dalam Quran secara mutlak. Wa hiya min as-suwaril madaniyyah allati ta'ni bi janib at-tashri'. Ia adalah surah Madaniyah yang mana merujuk kepada pensyariatan. Allah Subhanahu Wa Taala ni kenapa buat agama Islam? Agak-agak kita kenapa dijadikan agama pada kita manusia? Orang yang tak ada agama pun, kalau kita kawan-kawan kita ada je yang baik-baik, betul tak? Baik, nampak bagus je. Kenapa diturunkan agama? Agak-agak. Kenapa Allah Taala mensyariatkan agama? Kena jawab lah, agak-agak. Agak-agak. Tak sengaja sebenarnya sahaja nak bagi orang berfikir juga. Kenapa kita perlu buat agama? Dah. Kerana kalau kita tengok manusia ni, kalau masing-masing nak membincangkan tentang moral ataupun kebaikan, ini juga ni maksudnya Imam Al-Banna sebut dalam kitab tafsir dia, bukan di mahfil tafsir tersebut. Kalau kita tengok, mudah saja. Cuba cerita tentang satu kebaikan. Kebaikannya contoh apa dia? Minum sambil berdiri. Contoh orang yang kata minum diri itu macam mana? Yang ni kata okey, baik, tak ada masalah. Tak baik. Jadi moral tu dia berbeza-beza. Kebaikan pada pandangan manusia ni berbeza-beza, sangat relatif, berdasarkan ilmu yang dia ada, berdasarkan pengalaman dan kefahaman yang dia ada. Oleh kerana manusia tidak pernah sepakat. Baik, itulah kalau kita belajar dalam falsafah moden, para ulama falsafah ni lah, ulama membincangkan tentang moral ni, semua masih lagi tak boleh tentukan apakah dia batasan antara perkara yang baik dengan yang buruk. Sempadannya macam mana? Kalau ikut akal. Tapi oleh kerana itulah tak ada persepakatan segi pemikiran, maka dia turun ke agama supaya diselaraskan, supaya orang tahu. Maknanya tengok, kalau tanpa agama tadi, manusia ni baik macam mana pun, logik macam mana pun, hebat macam mana ilmu dia akan sesat. Sesat ni maksudnya dia akan ikut cara dia dan sebagainya. Tapi dengan ada agama, kita pening kepala macam mana pun, kita fikir masalah, dia dapat disatukan dengan agama. Baik, tengok.
Itu cerita dia. Dalam surah Al-Baqarah juga dia ada menceritakan tentang qawanin at-tasyri'iyah, undang-undang pensyariatan. Undang-undang dia. Apa sistem, bagaimana Allah Ta'ala nak mensyariatkan agama ni kepada manusia. Bagaimana caranya. Dalam surah Al-Baqarah ada cerita kan, diutuskan para nabi, diutuskan para rasul dan sebagainya. Surah Al-Baqarah ada cerita. Yang mana allati yahtaju ilaiha al-muslimun fi hayatihim ijtimaiyah. Yang mana perkara ni memang diperlukan. Kalau kita nak hidup bermasyarakat dengan cara yang paling baik, kita memang memerlukan satu sistem yang dipanggil sebagai qawanin tasyri'iyah. Orang yang mana dalam bahasa kita dipanggil ilmu public relation, tak, ilmu kata apa, macam mana presiden presiden Praha, tak, esok kita tengok protokol, bagaimana protokol kita nak berhubung dengan masyarakat sebagai itu. Itu satu ilmu yang dibincangkan. Manusia perlu ada satu kaedah sistem bagaimana dia nak berurusan, baru dia akan berkesan. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ini istamalat hadis suratul karimatu ala mu'dhamil ahkam tasyri'iyah. Dalam surah Al-Baqarah sangat hebat. Dia cerita tentang akidah, ibadah, muamalat ekonomi, akhlak, dan juga wa fi umur zawaj, berkaitan dengan perkahwinan, wa talaq wal iddah, nak bercerai, iddah tu tempoh apa dia, apa orang bercerai tu berapa, ada cerita bahawa dia min al-ahkam syar'iyyah. Kemudian waqad tanawalat ayatul fil bad'il hadits an sifatil mu'minin wal kafirin wal munafiqin. Surah Al-Baqarah ini dimulakan dengan cerita pasal orang beriman, kemudian orang kafir, dan orang munafik. Kemudian kalau kita tengok lagi, fawadahat haqiqatul iman. Surah Al-Baqarah dia akan menceritakan tentang apakah dia hakikat iman. Siapa boleh cakap agak-agak dia betul-betul clear apakah aku orang yang beriman. Kita boleh kata, itu mulut kita kata, tapi macam mana kita nak buktikan bahawa kita ni ada iman sekarang ni? Dalam surah Al-Baqarah ada cerita pasal itu. Wa haqiqatul kufri wan nifaq, dan hakikat kekufuran dan juga hakikat munafik. Macam mana kita nak membezakan adakah kita ni munafik yang betul-betul tulen ke, ataupun munafik yang sedang-sedang ke, ataupun ada sikit-sikit unsur munafik. Macam mana kita nak beza? Surah Al-Baqarah ada cerita ni. Lil muqarrati baina ahli sa'adati wa ahli syaqqa. Dan di awalnya sifat-sifat tadi, kalau segi kedudukan, kalau kita perhatikan selepas Al-Fatihah, bincang mukminin, bincang kafirin, bincang munafikin, supaya kita semua ni boleh buat perbandingan, boleh bandingkan. Adakah pada hari ini kita berada pada kedudukan orang yang beriman ataupun munafik ataupun kafir? Mana tu barulah bincang habis satu surah. Dia tengok kedudukan. Kenapa ulama? Kalau kita tengok segi wahyu, ayat dia turun dulu ni, kemudian tetapi ulama menyusun menjadi satu surah sebagainya kan. Ialah dengan ilah maksudnya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang berkaitan dengan ceritanya. Tapi kenapa begitu? Jadi nak supaya kita penting, benda ni sangat penting. Baik, tengok. Kemudian tengok nama dia. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Apa makna surah Al-Baqarah? Apa makna surah Al-Baqarah? Surah apa dia? Sapi. Surah sapi ada dalam Quran, surah Al-Baqarah ada. Surah apa lagi? Surah lagi? Surah semut. Mula rakaat pertama baca surah Al-Baqarah panjang. Rakaat kedua dengar baca surah Al-Fil pula. Lagi dia rasa takut kan. Rasa Al-Fil tu panjang sangat. Ni ada cerita, ulama cerita jugalah. Macam pada banyak kitab ni ke sedikit kurang biasa lah. Maknanya orang biasanya cerita ni datang daripada orang Arab Badui. Orang Badui ni orang yang okeylah. Macam kita kan tak tahu surah Al-Fil ni asli. Kalau ada lembu pun, sapi pun dah panjang macam tu. Dah ada banyak lah. Surah gajah. Tu cerita tu ada. Apakah dia asas dinamakan surah Al-Baqarah ini? Summa tanawala suratul hadith bil ishab an ahli kitab wa biwajhin khas Bani Israel. Okay, sebelum kita tengok nama, dalam surah Al-Baqarah ni banyak cerita tentang Bani Israel. Hampir separuh Quran. Hampir separuh surah cerita tentang Bani Israel. Macam-macam cerita Bani Israel dalam pelbagai keadaan. Kenapa banyak cerita tentang Bani Israel orang Yahudi ni? Ya annahum kanu mujawirina lil muslimin fil Madinatul Munawwarah. Kerana mereka ni adalah jiran orang Islam di Madinah. Jiran yang pertama di Madinah tersebut, kalau di Mekah dulu orang Quraisy saja satu bangsa, satu keturunan lebih kurang je. Tapi kalau di Madinah, kalau kita tengok, bukan sahaja satu bangsa, satu keturunan, bahkan disebut
bangsa pertuturan di Madinah pada zaman awal itu ada lebih 100 dialek. Kenapa? Dia biasalah macam kita lah, bandar-bandar moden, bandar-bandar yang ada tempat orang berhimpun berniaga ni, ramai pedagang-pedagang datang, dia letak dan sebagainya, banyak bangsa pertuturan lah. Nanti betapa majmuknya di Madinah tersebut. Baik, tengok tu ada cerita ni panjang. Kita terus lagi pergi pada tengok nama surah Al-Baqarah. Suratul Karimah, surah Al-Baqarah dinamakan surah yang mulia ini surah Al-Baqarah. Ihya'un li dzikritil mu'jizatil badirah. Allah kerana kita nak mengingati satu mukjizat yang sangat agung. Mukjizat apa dia? Allati zaharat fi zamani Musa al-Kalim. Yang mana satu mukjizat yang hebat yang telah pun muncul pada zaman Nabi Musa al-Kalim. Nabi Musa AS ini digelar dengan sebagai al-Kalim. Kenapa? Boleh berdialog direct pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu mukjizat. Ada nabi yang boleh, ada nabi yang tak boleh lah kan. Apa yang berlaku? Apa peristiwa yang berlaku? Haitsu qutila syakhsun min Bani Israel wa lam ya'rifu qatiluhu. Jadi ada macam-macam riwayat cerita. Cuma Syekh Al-Sabuni disebut secara ringkas saja. Pada zaman Nabi Musa AS ada seorang ni, seorang lelaki telah dibunuh. Seorang individu lelaki lah, anak lelaki dibunuh, yang mana dia ni adalah pada keturunan Bani Israel. Dan orang tak tahu siapa pembunuh ni. Di sebalik cerita ni, ada tafsiran-tafsiran yang lain, ada yang mengatakan bahawa kalau ikut syariat pada masa tu, kalau tak ada pewaris lain, contoh orang tua ni meninggal dunia, dia ada satu anak, contoh, dan tak ada apa-apa penyataan wasiat keluar, maka dia tidak ada kata apa, pembahagian harta pusaka ni dapat sikit, mak dapat sikit, dan adik-beradik ayah ke adik-beradik yang lain ke sepupu ke, tak ada. Ni dulu tak ada, maknanya memang dapat secara sepenuhnya turun kepada anak tadi. Jadi orang ni dengki lah, yang maknanya dia dapat harta daripada orang kaya kan. Ayahnya tu kaya. Jadi mereka pakat satu perancangan sulit yang penuh bersistematik, maka dibunuhlah orang tersebut dan tak tahu siapa pembunuh dia. Dan saudara mara dia tadi yang membunuh tadi, yang merancang pembunuhan, sepupu sepapak dia ni kira dia telah pergi jumpa dengan Nabi Musa, beritahu, ni saudara kami ni dia mati ni. Dia mati macam mana ni? Maksudnya ialah kononnya nak menuntut keadilan. Kononnya sebenarnya dalam hati itu nak harta tu tak. Mudah-mudahan Nabi Musa AS ni beritahu kita apa macam ni, harta ni boleh ambil kat orang lah. Maknanya begitulah harapannya. Tapi Nabi Musa AS ini dia boleh dapat wahyu direct, maknanya begitu. Dan terus apa yang berlaku? Fa'aradul amru ala Musa la'allahu ya'riful qatil. Jadi kaum kerabat tadi jumpa Nabi Musa dengan harapan mudah-mudahan Nabi Musa ni dia boleh beritahu siapa pembunuh. Ni riwayat yang disebut oleh Syekh Al-Sabuni ni umum. Sebab apa? Boleh jadi cerita tadi tu betul, dia tidak. Kadang-kadang dia bagi Israeliat kan. Tak apa, tak kisah. Yang penting mukjizat dia. Orang yang mengadu ni termasuklah kaum kerabat dia tadi, ada orang lain lagi mengadu. Siapa pembunuh anak ni? Siapa pembunuh ni? Fa'auha Allah Ta'ala ilaihi ay ya'murahum bi dhabhi baqarah. Maka Allah Ta'ala pun telah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS untuk memerintahkan Bani Israel tadi supaya mengorbankan, sembelih baqarah, sapi. Baqarah ni sapi betina lah. Kalau kita baca dalam muka surat ke-berapa ni? Muka surat wa idh qala Musa liqaumihi, apa dia? Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Orang tanya pasal bunuh, turun wahyu pula beritahu suruh sembelih. Kau ni nak buat orang gelakkan kami ke? Bani Israel ni kata pada Nabi Musa, kau ni nak buat orang gelakkan kami. Orang tanya pasal siapa pembunuh, dia suruh sembelih sapi betina pula. Itu cerita dia. Tengok apa yang berlaku lagi. Cerita ni boleh kita boleh start baca kepada ni buku surat yang surat 8, 9, 10, 11. Tu cerita panjang dia lah. Di situ ada cerita tentang warna sapi betina ni warna apa, sapi macam mana, tua ke muda. Ni semua orang Bani Israel punya kerja ni. Orang suruh sendiri je lah. Tapi dia suruh tanya umur berapa tu? Sebab tanya umur, warna dia macam mana warna dia? Banyak pula kan. Jadi bila tanya tu, kenalah tengok. Jadi sembelih lah. Sembelih
Yang mana tujuan sembelih tadi adalah wa ay yadribul mayyita bi juz'in minha. Tujuan dia adalah untuk mengambil satu bahagian daripada yang disembelih tadi itu untuk pukul mayat. Jadi yang disebut oleh para ulama adalah ambil lidah sapi betina tu, lidah sapi betina dan ketuk pada mayat. Kenapa lidah? Kenapa tak ambil kaki ke tangan mana? Sama kaki dah, kaki empat dah. Ambil kaki ke tanduk ke macam mana? Ketuk. Kenapa begitu? Sebab lidah tu adalah katanya, kata ulama yang cerita panjang lagi, itu adalah simbol pada cakap, boleh bercakap. Contoh begitu tengok. Okey, ayyadribul mayyita bi juz'in minha fayahya. Jadi ambil lidah, Nabi Musa ambil lidah sapi tadi, pukul mayat. Pukul mayat, maka hiduplah dia. Biiznillah wa yukhbiruhum 'anil qatil. Maka dengan izin Allah Taala hiduplah. Maka mayat tu pun bercakap, siapakah pembunuh dia? Siapakah pembunuh dia? Agak-agak kalau kita sambung cerita kita dalam gambaran kita tu, apa ending tadi? Kau kerabat apa yang berlaku? Kan tak ada kan? Pecah rahsia, kecewa tu macam mana? Baik. Itu ceritanya, cerita tu memang seronok. Orang kita ni memang suka bercerita pun. Yang kita nak ambil pengajaran satu mukjizat yang sangat hebat daripada sapi tadi. Orang siapa sangka daripada satu seekor lembu itu Allah Ta'ala tu boleh menjadi alat kepada mayat boleh hidup dan mayat tu boleh bercakap. Itu semua kuasa Allah SWT tu mukjizat yang berlaku. Bahkan dalam perkara ini kalau kita tengok disebut sendiri dalam Bible. Bible sebut. Dia ada 7 tempat dalam Bible yang cerita tentang lembu macam ni. Cuma ada orang tempat tu dia cerita macam-macam mengarut dia tu kan. Tak apalah, yang penting diakui oleh Bani Israel sendiri. Dalam Old Testament ada, dalam New Testament ada. Jadi tengok, wa takunu burhanan ala qudratillahi jalla wa ala fi ihya'il khalqi ba'da al-maut. Ini adalah satu bukti yang mana kekuasaan Allah Ta'ala untuk menghidupkan makhluk selepas daripada makhluk itu mati. Wa sata'til qissatan mufassalah fi mawdhiha insya-Allah, dan akan kata Syekh ni akan kita nantilah sampai ayat tersebut kita akan tengok cerita lebih detail. Tengok apa dia kelebihan surah Al-Baqarah. Kita ni dah minta tolong habiskan baca juzuk amma hari ni. Boleh, tak ada masalah. Banyak juzuk, banyak tu, satu juzuk. Minta tolong baca surah Al-Baqarah. 50 buku surat tu. Rasa banyak, lagi banyak daripada satu juzuk. 2 juzuk setengah. Jadi oleh kerana itulah ramai di kalangan kita ni payah nak baca surah panjang-panjang sikit dalam solat ni. Walaupun satu ayat daripada surah Al-Baqarah pun dia susah nak baca. Paling tidak pun 5 ayat pertama untuk buat bacaan dalam solat paling tidak pun tak baca juga. Maknanya kita kena ada juga, ada variasi lah. Kita semayang berjemaah tersebut, jangan satu minggu penuh tu hanya surah pada juzuk amma saja. Dalamnya ada kelebihan. Tengok, anda rasa kalau tahu kelebihan ni, maka kita pun rasa nak baca Al-Baqarah saja. Tengok lagi apa kelebihan ni. Manusia ni dia ada perasaan tenang, ada perasaan tak tenang, ada masa-masanya. Terutama musim-musim naik exam ni memang tak tenang ada, stres dan sebagainya. Tapi semua manusia ni sukakan pada ketenangan. Betul? Dan antara nikmat yang baik adalah nikmat yang besarnya, antaranya adalah dapat rumah yang menenangkan. Rumah ni penting, boleh menenangkan. Tapi ada orang duduk dalam rumah pun tak tenang juga. Macam mana dia nak dapat ketenangan tersebut? Duduk dalam rumah tak tenang, keluar rumah tak tenang. Macam mana nak menenangkan diri dia? Macam mana agak-agak? Ini cerita dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yafsiru min al-bait alladhi tuqra'u fi surah Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu jadikan rumah kamu tu kubur. Terjemah biasa Kerana sesungguhnya syaitan itu yafiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah. Syaitan ini akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Baca ayat kursi. Ayat kursi dalam surah Al-Baqarah kan. Dia begini sahabat kalian. Tengok, syaitan ini akan melarikan diri daripada surah Al-Baqarah. Kita boleh tengok dalam banyak buku-buku yang mensyarahkan kitab syarah bagi hadis. Hadis ni adalah hadis riwayat Muslim. Kita boleh tengok dalam syarah Imam Nawawi, syarah Imam Nawawi itu sendiri, ataupun kita boleh tengok dalam kitab Mishkatul Masabih,
tulis je lah dalam bahasa Inggeris pun ada pun terjemah kitab Mishkatul Masabih, ataupun syarah kepada Mishkatul Masabih itu pula Mirqatul Mafatih. Banyak ulama syarah. Mula syarah yang pertama, ada yang kedua pula syarah dengan kitab pertama, yang ketiga syarah tadi balik. Macam-macam lah. Macam ni lah hadis pada Sahih Muslim semua ada lain lah. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, syarah kepada Riyadhus Shalihin tu Dalilus Salihin. Syarah apa ni yang Nawawi tadi tu, syarahnya adalah Mishkatul Masabih. Syarah pada Mishkatul Masabih Mirqatul Mafatih. Banyak lagi cerita-cerita ulama macam-macam buku kan. Kita kalau jumpa satu buku doktor ni dah terangkan tentang perkara ni, maka doktor ni doktor yang paling hebat. Lepas pada tak ada buku lain dah nak syarah buku dia tu. Jadi kan susah nak ada lah kan. Tapi agama ni sangat cepat. Tengok apa maksud kat sini? Apa maksud jangan jadikan rumah kamu tu seperti mana kubu. Maknanya dalam buku-buku syarah yang sedemikian tadi yang sebut tadi, maksudnya rumah yang mana khaliyatun minal dzikri wat taati. Rumah yang mana dia kosong daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga daripada membuat ketaatan. Fatakunu kal maqabiri wa takunu kal mauta. Maka rumah yang mana tidak ada usaha untuk zikrullah, tak ada buat amal soleh semua sekali. Orang kata kalau nak sembahyang semua sekali, buat kat masjid, begitulah. Kat rumah sembahyang apa pun tak buat. Kalau ada sembahyang sunat pun tak buat kat rumah. Sebab tu disunatkan sebenarnya sebab yang laki-laki ni, disunatkan juga untuk kita ni sembahyang fardu ni kat masjid, sembahyang sunat kat rumah. Tahu ke tidak ni sunat ni? Zikir dan sebagainya. Tengok. Sebab apa? Bila mana rumah itu tidak ada zikir dan ketaatan, maka jadilah seperti padang kubur, dan orang yang duduk dalam kubur tersebut adalah orang apa? Orang mati. Fatakunu kal maqabiri wa takunu kal mauta. Maknanya kalau rumah kita yang memang payah nak baca Quran pun payah nak, susah sangat nak nak buat amal soleh lain pun susah, tak ada usul-usul mengingati Allah Ta'ala, maka sebenarnya kita ni adalah orang mati yang duduk dalam kubur. Mana begitulah. Aku nampak kau ni mati lah. Tapi celik mata tu celik lah, tapi mati. Maknanya tak pernah nampak, maknanya begitu. Ada seorang syair namanya An-Nabirah. An-Nabirah ni seorang ahli syair Arab yang lama, dia terkemuka lah. Dia kata begitulah, maknanya aku nampak orang mati hidup dalam rumah aku. Begitulah. Dia kurang maknanya orang tu dia jauh daripada mengingati Allah Ta'ala, jauh daripada berbuat ketaatan. Tak pernah nampak. Quran ada, tapi Quran itu katanya siapa dia tu? Suci dalam debu. Suci dalam debu. Dan memang rumah cek kita ni pun nampak macam tak ada debu, tapi lama-lama sekejap je ada debu maknanya suci dalam debu. Dia tak boleh tinggalkan. Tengok kelebihan dia. Kemudian inna syaitana yasiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan ni akan lari daripada rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Kita kata betul ke syaitan akan lari? Baca surah Al-Baqarah, baru hari ni baca, esok kita dah buat benda pelik-pelik dah dalam rumah kita. Tak. Apa maksud dia? Maksud syaitan yang akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah adalah apa dia? Syaitan ni makna dia yai'asu min awwa'i ahli bi barakati hadhihi surah. Dia akan putus asa untuk menggoda orang yang duduk dalam rumah tersebut dengan keberkatan surah ini. Kita tengok, di sini ada banyak syarat. Ada banyak syarat bagaimana supaya syaitan tersebut dia tak mengganggu kita. Syaitan ni punca kepada kita tak tenang, punca kepada kita ni gelisah apa semua sekali. Syaitan punya kerja kan. Jadi tengok, syarat yang pertama adalah kita baca tu baca dengan bacaan yang sebaik mungkin yang kita boleh. Maknanya ada orang yang lancar, ada orang yang tak berapa lancar baca Quran. Orang yang tak lancar tu jangan takut. Maknanya aku baca aku tak bagus sangat, jadi syaitan ni tak berapa nak lari sangat pada rumah aku. Bukan begitu. Jadi bacaan yang paling baik bagi diri dia tu macam mana? Dia baca dengan paling baik bagi diri dia. Itulah mana ada barakahnya di situ. Boleh faham baca. Betul, antara adab kita masuk rumah baru kita dan sebagainya, antara sunnahnya adalah kita baca surah Al-Baqarah tu. Satu surah kita baca. Kita masuk rumah baru, beli rumah baru ke, sewa rumah baru, pindah rumah baru ke ni, ada sedang kairin tak datang macam tu. Pesan pesan kat kairin perlu baca surah Al-Baqarah. Satu surah macam mana? Supaya
boleh rumah tu jadi menenangkan sedikit. Baik, kita pergi lagi tengok hadis yang kedua. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'u al-batla ya'sar." Orang Melayu ni banyak sihir tidak? Sekarang ni dah makin kuat sihir sana sihir sini kan. Tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah surah al-Baqarah, maka sesungguhnya orang yang membacanya, orang yang mengambilnya, maknanya orang yang mengambil perintah ni baca surah al-Baqarah. Orang yang baca surah al-Baqarah ni dia akan dapat keberkatan. Orang yang meninggalkannya dia akan dapat watarku hasrah, dia akan jadi rasa macam bila lawan pada keberkatan. Senang cerita. Wala yastati'u al-batla, orang yang baca surah al-Baqarah ini dia tak akan dapat disihir. Orang tak akan dapat nak buat sihir ke dia, susah. Contoh, ada rumah yang mana kena pencuri masuk, orang kata ni pukau ni. Kita nampak pencuri masuk tapi tak boleh nak gerak semua sekali. Rumah ayah Hana 2 kali kita masuk. Dengan cara pukau tersebut lah. Memang nampak orang bergerak ambil, tapi kita sendiri tak boleh nak bangun. Itu pukau tu. Jadi orang kata tu macam mana? Dulu dah baca Al-Baqarah dah, kena pula pukau ni, macam mana ceritanya? Jadi maknanya bukan baca sekali saja. So kita ni melazimi baca surah Al-Baqarah. Keberkatan tu tidak sentiasa ada. Kita buat elok-elok rumah kita semua sekali kan. Buat lama-lama rumah pun boleh runtuh kan. Rumah lama boleh dimakan anak-anak dan sebagainya. Kita repair balik. Jadi elok balik. Begitu dah sifatnya. Itu kalau benda sebegitu, begitu juga maknanya keberkatan ini bukan sifat yang kekal, dia gantung pada kita. Kalau kita adalah orang yang mana konsisten, memang sentiasa tak buat maksiat, itu memang okey lah. Tapi kalau kita ni macam mana kan, sentiasa buat maksiat ni. Tengok seterusnya, kita tengok segi bahasa pula. Ni dah 8.30 kan. Berhenti lah, kena berhenti. Berhenti untuk kita pindah pada hadis pula. Boleh kan? Jadi kita minggu depan kita akan masuk tafsiran. Jadi kita tadi apa kita dapat daripada penerangan awal intro bagi tafsir surah Al-Baqarah ni apa dia? Antara yang paling utama adalah surah ni dia mengandungi banyak dalam ringkasnya keberkatan dan rahmat yang di luar daripada jangkaan kita lah. Dalam surah ni banyak ayat-ayat dia tersebut. Kalau kita tengok orang yang biasa tengok perubatan Islam ke, orang yang melakukan perubatan Islam sebagainya pun banyak ambil ayat-ayat surah Al-Baqarah. Macam-macam ayat. Macam-macam ayat dan tu banyak ayat yang membatalkan sihir dan sebagainya pun ada. Baik, kita pergi kepada hadis. Tengok apa ni? Dua minggu lepas, pada pertemuan yang keempat kita dah baca satu hadis yang mana hadis berkaitan dengan taghrib fi birrul walidain. Untuk yang belum pernah datang, kitab hadis yang kita pakai ni, ini adalah yang difotostat daripada silibus pelajar tahun akhir di Universiti Azhar. Hebat juga lah, orang baca cek pun dapat juga menumpang silibus pelajar tahun akhir di Universiti Azhar. Kita telah baca, kita dah dalam pertemuan yang awal kita dah bincang tentang apakah makna adab segi agama, apakah makna akhlak. Kemudian kita dah baca hadis At-Taghrib fi birrul walidain daripada riwayat Imam Bukhari. Yang mana terdapat dalam hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud, qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ay, qala thumma birrul walidain, qala thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah, qala haddatsani bihi wa la istatuhu la zadani. Akhrajahu Syaikhan. Daripada Abdullah bin Mas'ud telah berkata bahawa aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni buat amal soleh banyak, macam-macam amal kita buat. Tak. Tapi apakah yang paling disukai oleh Allah Taala? Kalau dalam solat kita, apakah solat yang paling disukai? Apakah cara yang paling disukai? Qala as-salatu ala waqtiha, solat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Selepas pada solat tadi, birrul walidain, buat kebajikan pada ibu bapa kita. Kemudian apa? Ada al-jihad fi sabilillah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku tanya lagi mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tambah lagi. Kalau tambah jadi lagi banyaklah kan. Kalau kita tanya lagi banyak lagi kita kena buat dah. Macam banyak orang kurang tanya tu supaya tak kena buat banyak.
Sebab orang yang tak tahu ni, tengok, ada satu hadis kursi. Tahu tak hadis kursi ni apa dia? Hadis kursi itu adalah hadis yang mana diriwayatkan daripada Allah SWT, yang mana apa yang nak disebut itu, konten dia apa, itu adalah daripada Allah Ta'ala. Lafaz yang disebut Nabi SAW itu adalah daripada Nabi lah. Maknanya wahyu min Allah bil makna la bil lafzi. Dengan makna saja, bukan dengan lafaz dia. Jadi hadis kursi itu Nabi SAW yang bersabda, tetapi kontennya daripada Allah SWT. Kalau hadis Nabawi, hadis yang memang makna dengan lafaz dia datang daripada Allah, daripada Nabi SAW. Kalau Al-Quran, makna dengan lafaz tu daripada Allah Ta'ala. Itu 3 jenis kategori. Dalam satu hadis kursi, Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wal nisyan wa mastukrihu alaih. Ini tengok, Allah Ta'ala ni akan mengangkat kesalahan, kesilapan, dosa orang yang mana yang melakukan tersebut kerana tak sengaja, buat kerana tak sengaja. Dia bukan nak buat tapi tak sengaja okay. Contoh apa dia, tidur penat balik exam, hari ni penat balik exam, kerana sehari 2-3 kali sebelum exam tu 2-3 kali tak tidur, kita kata dia tidur tu habis 4-5 waktu tertinggal. Berlaku. Anak kawan dia paling hebat, dia kawan dia tu orang Kelantan, paling hebat 3 hari tak sedar. Orang ingat dia tak ada. Orang ingat dia tak ada dalam bilik. Dia ni mungkin dia dah habis exam kot, dia pergi jalan ke mana-mana. Kau tahu dia keluar kat bilik, dia pun macam bela lama kan. Dia tahu berapa lama dah dia tidur punya. Dah Zuhur ke Asar macam gitu kan. Punya dah 3 hari. Tak mahu kan. Sama macam macam mana? Mungkin dia penat sangat. Tadi penat sangat, dimakan pun cukup, kenyang, minum elok, air cukup, makan pun sekali, tidur sedarnya. 3 hari pun bangun. Tak mustahil kan? Benda tak mustahil. Tengok. Jadi dia masuk cerita pengalaman begitulah. Jadi itu contoh tak sengaja. Ataupun terlupa, wan nisyan, terlupa. Sibuk-sibuk buat program esok semua sekali, kursus protokol, begini terancam, petang nak praktik terus protokol. Lupa main dulu. Dah asal. Lupa. Wamas tu kedua alih ataupun kerana terpaksa. Contoh musim kemarau dan sebagainya. Ni biasa orang buat lah, ad-darurat tubil mahzurat. Keadaan darurat. Darurat ni apa dia? Maksud darurat, kalau kita tak makan, tak minum, dia akan binasakan diri kita. Yang tiga ni agak saja. Agak, yang tinggal babi. Babi ni cepat membiak lah babi lah. Sekali beranak, apa ikut lah. Jadi babi tu banyak. Contoh lagi lembu semua mati, tinggal babi saja. Jadi dibolehkan. Tak boleh cerita tu, ada cerita lain pula lah. Itu cerita fiqah. Cerita fiqah ni kalau nak cerita macam-macam ada, memang semua. Jadi ketinggalan itu, nak cerita kat sini, orang yang tak tahu, ini masalah juga sebenarnya. Tadi Abdullah bin Mas'ud kata, kalau aku tanya lagi, Nabi nak jawab lagi. Banyaklah kena buat. Jadi kita pun dalam hati kita, baik aku tak tanya, biar aku tak payah belajar. Tadi tak ada, aku kena buat macam-macam. Kalau aku tak buat, nanti berdosa. Orang yang tahu bahawa dia kena belajar dan dia tak belajar, lagi berdosa daripada orang yang tanya dan dia tak buat tadi. 2 kali ganda lagi berdosa daripada orang yang tahu apa kena buat dan tak buat. Jadi dia tahu, dia tak tahu. Dia tahu yang dia tu tak tahu, dan dia tak nak belajar. Kalau nak bagi bunyi sedap lagi, dia tahu tak tahu tapi tak nak ambil tahu. Bunyi sedap sikit. Dia orang ni lagi berdosa 2 kali ganda daripada orang yang mana dia tahu dan dia tak buat. Itu masalah tengok. Jadi kita dah bincang pada pertemuan yang lepas, dan pertemuan yang terakhir, apakah dia maksud. Kita dah cerita tentang peribadi Abdullah bin Mas'ud. Kita dah tengok juga apakah maksud salatu ala waqtiha. Di sini ada banyak pandangan. Ada ulama yang pertama namanya Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah taala. Battal ni jangan kita terjemah bahasa kita ni, jangan nak buat lawak-lawak. Seorang ulama hebat ni ada kawanan dulu dia buat lawak-lawak bunyi begitu dia pun tahu. Jangan luahkan. Okay, tengok. Dia kata apa dia? Maksud as-salatu ala waqtiha adalah solat yang masuk waktu terus solat tanpa melambat-lambatkan walaupun sikit pun. Itu pandangan dia. Imam yang kedua yang menolak pandangan Imam Ibn Battal adalah Al-Allamah
Imam Ibn Daqiq Al-Aid, orang Mesir. Dia kata bahawa bukan maksud hadis ni, hadis pada Allah maksudnya masuk waktu terus solat, itu yang paling baik. Maknanya apabila kita tidak ada sebarang kerja dan sebagainya yang mesti kita selesaikan cepat mungkin, habis saja selesai, contoh kelas tadi habis kelas, terus solat cepat mungkin. Itu pandangan Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Orang tanya, contoh orang kata, ini dah masa waktu, kita kena keluar sekejap solat. Kita tahu, ingat nama, kan ni kata Imam Ibn Battal. Siapa yang sebut ni? Ni diriwayatkan ni ala syarah pada Imam Hajar Asqalani, tengok. Kata tak apa, habis kelas kita ni, kita solat. Itu kata pandangan Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Itu kita boleh ingatlah nama tu. Baik, ringkas saja, kita pergi pula kemudian birrul walidain. Kita nak buat kebaikan pada ibu bapa kita ni, dulu kita dah bincang. Yang pertama sekali, masa kita hidup ni kita kena buat sekali-kali je lah. Ini kita dah bincang, semua pun tahu. Cuma adakah kebajikan, buat kebaikan pada orang tua kita ni, dia terhenti apabila ibu bapa kita ni meninggal dunia? Tidak, kita pun dah bincang. Kita bagi tahu birrul walidain la yanqati'u bi mautihima bal hunaka asya'u min al-birri tabqa lahumā ba'da rahilihima. Apa dia? Kita buat kebaikan pada ibu bapa kita ni, dia tak terputus dengan kematian mereka berdua. Di sana ada banyak perkara yang berterusan. Contohnya apa dia? Contohnya adalah as-salatu alaihima, kita mendoakan ibu bapa kita. Ini kita, itu contoh paling baik. Orang ayah kita dah meninggal dunia, mak dah meninggal, kita pun sentiasa mendoakan. Itu paling baik. Doa itu tak semestinya doa dalam bahasa Arab. Apa saja doa dalam bahasa Melayu, asalkan doa tersebut dalam bahasa apa sekalipun, asalkan tidak bercangkang daripada akidah dan syariat kita lah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah wal istighfaru lahuma, adalah kita minta keampunan bagi ibu bapa kita. Itu. Yang ketiga adalah kita ni inqadhu ahdihuma min ba'dihima. Kita ni menyempurnakan janji-janji. Kita menyempurnakan amanah ibu bapa kita dulu. Dulu mak ayah kita ni dia ada janji dengan pakcik sekian-sekian. Jadi tak selesai. Kita tolong sempurnakan. Kita menjadi penerus kerja dia. Itu tengok orang yang mengkiri janji, kita dah tahu semua lah. Apabila orang yang mengkiri janji itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Jadi maknanya orang yang menyempurnakan janji yang tak selesai, besar atau tidak ganjarannya, agak-agak besar ganjaran dia. Antara kebajikan yang paling besar wasilatul rahmi, dan juga menghubungkan silaturahim. Maknanya dulu ayah kita ni kawan baik dia siapa? Mak kita ni kawan baik dia siapa? Dulu mak ayah kita ada, dia lah kawan. Ni mak kita ada, kita pula kawan. Bukan nak kata kita ngada-ngada nak kawan dengan makcik tu, ngada-ngada nak kawan dengan pakcik tu, bukan. Tapi ini satu sunnah yang besar, sunnah yang penting, kita sentiasa mengekalkan silaturahim, iaitu yang mana kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat saja yang kawan dengan mak ayah kita. Baik, hari ini kita nak tengok dalam perbincangan kita ni dalam sekitar 10 minit. Ni kita nak akan habiskan hadis ni terus hari ni. Kemudian qala thumma qala al-jihadu fi sabilillah, amalan yang paling disukai Allah Taala selepas daripada solat pada waktunya, selepas daripada buat kebaikan pada ibu bapa kita, adalah jihad fi sabilillah. Kita pun kata, adakah kita kena pergi ke Syria? Kita kena pergi ke Palestin? Pergi Palestin tu bukan pergi buat humanitarian, kita buat pergi angkat senjata ke macam mana, jihad. Adakah maksudnya begitu agak-agak? Tengok sini ada banyak perbincangan dia. Al-jihad asluhu lughatul masyaqqah. Masyaqqah ni maknanya halangan. Jihad ini ni kalau kita tengok ma'khudh min al-juhdi. Orang yang mana kita tahu tak apa makna usaha, berusaha? Kalau orang yang berusaha ni apa keadaan dia? Dia perlu buat sesuatu yang lebih daripada keselesaan yang biasa lah. Usaha lah daripada yang biasa. Itu jihad, segi bahasa. Jadi tengok segi syarak dia, istifgharul was'i wa badlul juhdi fi qitalil kuffar wa itlaqu aidan ala mujahadatin nafsi wasyaitani wal fisaq. Segi syarak adalah kita ni mengeluarkan segala keupayaan yang kita ada dan kita berusaha semua untuk memerangi orang kafir. Itu jihad yang paling besar. Ini satu pandangan. Satu pandangan mengatakan bahawa jihad itu adalah berperang. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, banyak kitab yang syarah Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab Hanbali, min Kunuzus Sunnah, Futufun Ahli Sunnah. Ini semua kitab-kitab yang syarah hadis 40 lebih kurang.
Semua sepakat mengatakan bahawa berperang memerangi orang kafir itu adalah salah satu daripada jenis-jenis jihad. Kita tengok lagi. Dan termasuk dalam jihad ini juga adalah maksudnya kita memerangi mujahadatun nafsi, mujahadah. Mujahadatun nafsi maknanya kita memerangi nafsu kita, umpama begitulah. Kita berusaha untuk mengatasi nafsu. Nafsu ni dia memang dia nak pada benda yang kurang baik biasanya kalau bagi orang awam. Biasanya begitu, nafsu syahwat. Dan memerangi syaitan dan memerangi kita kata kefasikan. Fa amma mujahadatun nafsi fa'ala ta'allumi umuruddin. Kita tengok sini. Banyak orang yang mana kefahaman dia sempit sikit, dia keliru. Dia sebut mujahadatun nafsi itu dia hanya sebut nafsu saja. Ini kefahaman yang biasa kita faham kan? Kita pun memerangi nafsu kita, nafsu yang tak baik. Adakah begitu saja? Cara memerangi itu macam mana? Okey, nak tanya. Pengalaman kita dalam memerangi nafsu kita, apa yang kita buat? Kita kata kita istighfar, kita macam mana kan? Itu cara yang kita biasa buat lah. Macam-macam cara. Tapi adakah itu cara paling baik dalam memerangi nafsu? Cara paling baik dalam memerangi nafsu, kalau ikut hadis ini adalah ta'allumi fa'ala ta'allumi umuruddin. Kita banyak mempelajari ilmu agama. Orang yang mempelajari ilmu agama itu cara pertama dalam memerangi nafsu. Kalau dia nak dengar sikit-sikit, dia dah tahu sikit, cukuplah banyak dah ni, pakaian ni cukup tak? Dia kena belajar lagi banyak. Kalau ulama boleh buat contoh Syekh Said Hawar rahimahullah taala. Syekh Said Hawar dia boleh buat sampai 2-3 kitab yang berkaitan dengan memerangi nafsu ni. Cerita tu saja, panjang sangat. Tengok. Okey lagi. Thumma 'ala al-'amali biha. Dan memerangi nafsu ni kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Itu juga memerangi nafsu. Memerangi nafsu, beramal dengan apa yang kita belajar. Thumma 'ala ta'limiha. Dan kemudian apa yang kita tahu, apa yang kita dah beramal itu kita sampaikan pula. Itu juga satu bentuk memerangi nafsu. Kita terang ke orang Orang kata kalau kita cerita ke orang, okey, kita kena buat gini. Itu tak memerangi nafsu pun. Sahabat silap. Kalau kata macam tu maka silap. Sebab apa? Apabila kita berusaha mengikut kaedah Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan mempermudahkan untuk kita memerangi nafsu itu. Contoh paling kurang, apabila kita menyampaikan pada orang, paling tidak dia akan rasa satu perasaan yang mana kita kena malu dengan diri sendiri. Nampak benda tu tak? Satu bentuk tu, cerita ke orang. Kita kena cerita apa yang kita tahu untuk memerangi nafsu macam mana. Itu satu jalan dia. Cuba buka dalam surah akhir surah Al-Ankabut. Ana suka ayat ni. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat 69. Orang yang walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah di jalan kami ni. Jahadu fina sama ada menuntut ilmu tadi, ni belajar ni, perubatan, menuntut ilmu ni. Jahadu fina lanahdiyannahum subulana, belajar, beramal, jadi doktor yang bagus. Doktor yang bagus beramal dengan segala ilmu yang ada, ikut etika yang sepatutnya sebagainya. Bukan setakat doktor yang merawat yang zahir saja, merawat yang batin juga beritahu kena buat begini, jadi tahu sikit fit perubatan sebagainya. Jadi doktor yang bagus, doktor muslim. Kemudian diajar pula lagi. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Taala akan tunjuk jalan. Allah Taala akan bagi hidayah, jalan yang terbaik untuk dia tu mendekatkan diri kepada Allah Taala. Kita yakin itu. Kemudian dua lagi perkara yang terakhir adalah apakah dimaksud memerangi syaitan? Wa amma mujahadatul syaitan fa'ala daf'i ma ya'ti bihi min asy-syubhat. Yang mana kita ni menolak daripada syubhat-syubhat, keraguan-keraguan yang dibuat oleh syaitan. Syaitan ni maksudnya wa ma yaziduhu min asy-syahawat. Kita baca dalam surah Al-Imran muka surat 52 tu, ayat berapa kan? Zuhira linnas hubbus syahawati minan nisa. Memang Allah Taala ni nafsu kita ni akan menghiasi. Syaitan ini dia akan menghiasi perbuatan buruk, dia akan menghiasi perbuatan maksiat itu supaya dilihat baik oleh nafsu kita. Kita tak ada masalah, nampak cantik. Kami ni buat study group je. Kami tak buat apa-apa, duduk kat library lah tu. Tak percaya tanya orang chat, kita tak tengok, kami tak buat apa-apa. Orang chat tengok kita sentuh pun. Okey. Mana ada masalah? Betul tak? Contoh tengok ni banyak
Syaitan dia akan menghiasi perbuatan yang tak baik itu supaya nampak baik pada pandangan nafsu kita, bukan pada pandangan agama kita. Jadi tengok, memerangi dan benda-benda syubhat. Benda syubhat ni benda yang sama-sama. Kita dah pernah baca hadis innal halala bayyinun innal harama bayyinun. Halal ini jelas dan haram itu jelas. Antara keduanya adalah syubhat. Okey, kemudian memerangi syahwat. Dan memerangi orang kafir ini adalah dengan apa dia? Nak memerangi orang kafir itu dengan tangan, kuasa kita ada, dengan harta dan juga lidah dan juga hati. Memerangi kefasikan ini dengan tangan, dengan lisan dan juga hati. Dan juga fisabilillah. Apa maksud fisabilillah? Ini yang terakhir adalah maksud fisabilillah adalah kita berusaha itu bukan kerana orang lain. Kita berusaha untuk semua benda tadi, mujahadah kita tadi bukan kerana nak orang tengok kita ni bagus. Kita bukan kerana nak dapat nama, dapat title. Bukan kerana nak diingati oleh orang lain, bukan kerana nak popular, tapi kerana redha Allah Ta'ala, kerana agama tadi. Jadi kalau kita niat yang sebegitu, itulah makna hudal ladzi da'a ilaihi, maksud satu hidayah, tunjuk yang suruh kepada kita. Baik, itulah sedikit perbincangan bagi hadis yang pertama. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan untuk tengok hadis yang seterusnya. Dan kita habis setakat ini, alhamdulillah. Habis surah Al-Fatihah, habis hadis pertama, masuk hadis seterusnya insyaAllah. Aktafi bihadzal qadar. Persoalan kita tangguh minggu depan boleh? Persoalan sebab ada janji dengan tukang surat ayam. Ada janji kat depan dia nak bagi ayam. Dia kata datang 10 minit sebelum pukul 9. Kalau tidak dapat ayam lah, tak makanlah orang protokol tu. Jadi tadi bihadzal qadar musmasafa wa qadar. Ambillah yang baik, dia katalah yang buruk. Wallahu al-hadi min wara'il qasdi. Aku qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.